Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sidang penonton Masjid Rafi'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini walaupun secara online kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu di zaman PKP, suatu yang kita tidak pernah sangka dan jangka sebelum ini. Suasana seperti ini, suasana kita tidak boleh berjumpa di antara satu sama lain, kita tidak boleh datang ke masjid yang kita rindui, kita tidak boleh beramai-ramai ke tempat keramaian, kita tidak boleh bergerak bebas ke sana ke sini seperti sebelum ini. Tetapi alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama di alam maya. Barangkali ini dapat memberi suatu bayang-bayang kepada kita akan alam barzakh, kerana tiba-tiba sahaja kita berpindah dan bertukar suasana daripada suasana kehidupan biasa, tiba-tiba kita beralih kepada suatu suasana, iaitu suasana alam maya. Seumpama kita beralih daripada alam dunia dan masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh juga kita bertemu dengan sahabat-sahabat, kita bertemu dengan rakan taulan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberi kepada saya untuk sama-sama kita berkongsi pada hari ini ialah tentang muamalat semasa PKP. Oleh kerana ini adalah zaman PKP, jadi tajuk kita kena kait sikit dengan PKP. Mungkin saya boleh mulakan kuliah kita dengan suatu ayat di dalam surah Al-An'am ayat 42 dan 43 sebagai muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan bencana dan penyakit kepada kaum-kaum yang sebelum daripada kamu wahai Muhammad, tujuannya supaya mereka balik, tunduk, patuh dan merendah diri. Yatadarra'un, maka kalaulah mereka itu merendah diri, falaula izja'ahum ba'suna, kalaulah mereka itu merendah diri, mereka itu tadarru' ketika datangnya bencana kepada mereka. Allah Ta'ala kata dengan suatu pengharapan, kalaulah mereka itu merendah diri, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka ditimpa bencana. Tetapi tidak, ia tidak berlaku. Walakin qasat qulubuhum, sebaliknya mereka menjadi keras hati. Bahkan mereka merasakan perbuatan yang mereka lakukan, iaitulah menentang segala ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sesuatu yang baik dan cantik. Jadi ayat ini sinonim atau ayat ini relevan dengan suasana PKP kita pada hari ini, di mana walaupun ada berbagai teori mengatakan wabak COVID-19 ini ada yang kata berpunca daripada China, ada yang kata berpunca daripada Amerika, daripada Yahudi dan sebagainya, tapi ia hanyalah asbab. Yang sebenarnya ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pihak-pihak tertentu di dunia ini sebagai sebab untuk datangnya virus COVID-19 ini. Jadi hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kita mencari hikmahnya daripada Al-Quran, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan segala ujian, segala bencana, segala penyakit yang berbentuk wabak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya supaya yatadarra'un, kita manusia ini bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tadarru'? Tadarru' kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, maknanya tazallul, menghinakan diri, khudu', merendah diri, wa ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ad-du'a, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan diri, menjauhkan bala bencana itu daripada kita. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, dalam bencana COVID-19 ini kita boleh bahagikan manusia kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang tadarru', golongan yang merendah diri, golongan yang menginsafi diri dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, dengan membanyakkan istighfar, dengan menginsafi kesalahan-kesalahan mereka, kemudian mereka taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mereka memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu golongan lagi ialah golongan yang tidak tadarru'. Sama ada mereka tidak kisah, mereka merasakan tidak ada apa-apa yang berlaku, ataupun mereka merasakan ia tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku ini hanyalah sama ada ia bencana alam ataupun suatu konspirasi di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Tak berkaitan dengan mereka. Ini golongan yang tidak bertadarru', golongan yang merasakan bahawa tidak ada kaitan di antara mereka dengan apa yang berlaku ini. Lalu mereka lalai dan mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam istilah kita pada hari ini, mereka buat sahaja. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mengharapkan kita menjadi golongan yang pertama dan kita tidak menjadi golongan yang kedua, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita di dalam ayat tadi, surah Al-An'am ayat 42 dan 43. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara perkara yang mesti kita fikir dan beri perhatian di dalam kita nak kembali kepada Allah, nak taat kepada Allah, ialah dalam bidang muamalah. Ini baru masuk tajuk kita. Dalam selain daripada bidang ibadat, kita beribadat, dalam bidang rumah tangga, munakahat, dalam bidang kejiranan, dalam bidang haji, dalam bidang yang lain, kita taat kepada Allah. Maka salah satu lagi bidang yang perlu kita taat kepada Allah itu ialah di dalam bidang muamalat. Apa dia muamalat? Muamalat ialah hablum minan nas. Apa sahaja kegiatan ataupun perhubungan di antara kita sesama manusia. Maknanya luas muamalat ini. Selain daripada hubungan kita dengan Allah, artinya selain daripada ibadat adalah muamalat. Cuma ulama kadang-kadang dalam setengah kitab membahagikan kepada muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Tetapi hakikatnya semua itu adalah muamalat. Maka dalam aspek muamalat kita juga, kita mestilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sekadar kita kembali dalam ibadat, tidak cukup sekadar dengan kita bertaubat, tapi kita juga mestilah kembali muhasabah diri sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bidang muamalat ini. Bagaimana dengan jual beli kita sehari-harian? Adakah kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi hukum-hukum jual beli yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam kesempatan yang ringkas ini, meringkaskan poinnya kepada 3. Yang pertama ialah di dalam perkara halal. Di dalam muamalat kita, kita mesti mengambil kira soal halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Maksudnya, hai manusia, makanlah daripada apa yang kami rezekikan yang halal lagi baik, halalan tayyiba, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. COVID-19 ini beri suatu pengajaran yang penting, pengajaran yang cukup besar dan signifikan kepada kita bahawa mesti makan benda halal, kerana virus COVID-19 ini bermula daripada tempat yang kotor dan makanan yang tidak halal, iaitulah daripada pasar Wuhan di China. Jadi dia memberi suatu pengajaran perit pada kita. Kita tidak boleh lagi menafikan kepentingan makanan halal, ataupun tidak boleh lagi ada orang berkata, tak kisahlah saya makan benda yang tidak halal pun tak jadi apa, saya masih sihat. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan secara terang-terangan kesan daripada pelanggaran hukum manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, hukum halal dan haram. Maka akibatnya beribu-ribu orang mati, dan sehingga data yang ada pada hari ini sudah hampir 50,000 orang yang mati, dan sudah hampir 3 juta lebih orang dijangkiti COVID-19. Ini suatu angka yang sangat dahsyat, dan sehingga hari ini belum didapati ubat kepada virus COVID-19 ini. Ini suatu yang sangat dahsyat.
maka marilah kita mengambil berat isu halal dan haram di dalam makanan kita. Jangan kita sembrono, dan marilah kita mementingkan makanan yang terbaik, bukan sekadar halal tetapi terbaik, yang dikeluarkan oleh tangan-tangan yang beriman, oleh tangan-tangan yang berwudu, oleh tangan-tangan yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saintis pada hari ini menemui suatu penemuan, suatu finding bahawa orang yang makan makanan yang halal, walaupun mereka itu kena virus COVID-19, mereka dapat lawan kerana mereka mempunyai tahap immunity badan yang tinggi berbanding orang yang makannya tak kisah. Orang yang makan yang halal, yang prihatin isu halal, dia hanya makan makanan yang terbaik, maka antibody di dalam badan dia sangat kuat dan dia boleh melawan COVID-19 insya-Allah. Dan suatu peristiwa berlaku di India di mana doktor di India mendapati bahawa pesakit-pesakit daripada jamaah tabligh di India, mereka mempunyai antibody yang sangat tinggi, sehingga akhirnya doktor daripada hospital itu meminta supaya mereka mendermakan plasma darah mereka untuk dijadikan antibody kepada pesakit-pesakit COVID yang lain. Ini suatu tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahawa orang yang memakan makanan yang halal lagi baik adalah memberi manfaat bukan sahaja terhadap iman dia, tetapi juga memberi manfaat terhadap jasmani dia, fizikal dia. Walaupun nampak orang tu lemah, orang tu nampak lekeh, tak exercise, body tak besar, tetapi antibodinya kuat insya-Allah. Poin yang kedua ialah di dalam urus niaga muamalat ini kita mestilah menepati timbangan dan sukatan. Hari ini ramai orang melakukan transaksi secara online dan menggunakan delivery system. Oleh kerana dalam tempoh PKP ini kita tidak dibenarkan untuk beratur di pusat-pusat membeli belah dan tidak ada lagi pasar-pasar Ramadan, bazar-bazar Ramadan dan sebagainya, maka satu kaedah yang popular sekarang ini ialah dengan kaedah delivery, penghantaran ke rumah, COD, cash on delivery, bayar bila barang sampai di rumah. Jadi di mana nak timbang? Tak ada penimbang dibawa oleh orang yang delivery boy itu, tak bawa penimbang, dia hanya bawa bungkusan, tidak ada sukatan, tak bawa tape, tak bawa inci, tak bawa alat-alat untuk mengukur. Kita serah semuanya kepada kepercayaan ras sahaja. Maka sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh peniaga-peniaga delivery ini ialah dari segi sukatan dan timbangannya janganlah kurang, kerana inilah sebenarnya punca kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada umat-umat yang terdahulu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Di dalam surah Hud ayat 85, Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi peringatan, wa auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Tepatilah timbangan dan sukatan manusia dan jangan kurangi hak-hak mereka. Ini peringatan kepada para peniaga di zaman PKP ini supaya menepati timbangan dan sukatan. Kalau kita berada dalam bencana ini, maka jangan ditambah lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyebabkan bencana lebih parah kepada kita. Dan yang terakhirnya ialah poin yang ketiga dan terakhirnya ialah jauhilah riba. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dalam konteks PKP ini kita banyak pembelian online, di mana saya ingin memberi contoh salah satu perniagaan online yang favorite sekarang ialah pembelian emas online. Membeli emas, sama ada emas perhiasan, gelang, anting-anting, subang dan sebagainya, ataupun emas dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk ketul. Jadi emas yang dibeli secara online ini sebenarnya ada hubung kait dengan hukum riba, kerana syarat membeli emas, perak, beras, gandum, tamar, barli dan garam, 6 perkara ini dia ada syarat yang ketat, kerana barang-barang ini barang-barang yang dikenali sebagai barangan ribawi. Maka kerana itu di antara syaratnya ialah dia mesti al-qabad, terima pada masa tersebut, berlaku qabad pada masa yang sama dan tidak boleh berbeza timbangannya. Harga dengan bayaran mestilah sama. Isunya dalam pembelian emas ialah bila berlaku penukaran emas lama dengan emas baru. Saya di-invite dalam satu grup WhatsApp beli emas online. Jadi saya member dalam. Jadi saya tahu ada transaksi yang berlaku di mana orang menukarkan emas lama mereka dengan emas baru, dan semua itu dilakukan secara online, dan ini sebenarnya adalah tidak tepat dengan kaedah muamalah
muamalat Islam. Kerana kalau nak melakukan transaksi emas dengan emas, pertukaran emas baru dan emas lama, mesti kena sama timbangan. Emas lama pun 5 gram, emas baru pun 5 gram. Dan ini agak mustahil kan? Agak mustahil. Kerana emas lama dengan emas baru, mungkin ini emas lama 5 gram, emas baru 5 gram tengah ataupun 6 gram. Tidak mungkin rantai itu sama beratnya dan agak sukar untuk mendapat emas yang sama. Dan kalau dapat emas yang sama pun, tidak mungkin penjual akan menjualnya dengan nilai yang sama. Sedangkan transaksi emas mesti dengan nilai yang sama, tidak boleh dengan nilai yang berbeza. Jika berbeza, itulah riba. Jadi ada dua halangan di sini yang perlu diberi perhatian oleh kita bila kita nak berniaga emas ataupun kita nak membeli emas secara online. Maka emas secara online saya nasihatkan adalah dilakukan secara COD, cash on delivery. Jangan buat online. Online hanya sekadar order, sekadar memberikan offer, tawaran. Tetapi transaksi itu hendaklah cara COD ataupun cash on delivery. Ini kaedahnya kalau kita nak berjual beli emas ketika PKP ini. Jadi selain daripada emas, maka barang-barang yang lain juga, jika ia melibatkan 6 barang yang telah saya sebutkan tadi, maka ia hendaklah dilakukan secara COD, jangan secara online, secara pay online, bayar secara online. Jika ia melibatkan 6 perkara tersebut, ke dalam perkara-perkara yang lain tidak menjadi masalah. Namun begitu, orang-orang yang melakukan transaksi secara online mestilah menjaga rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang lain supaya transaksi kita itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekadar itulah sahaja perkongsian kita pada hari ini. Jika ada soalan, boleh komen. Saya akan jawab dalam sesi sekali lagi insya-Allah. Jadi sekadar itulah sahaja. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilham yang diberikan oleh malaikat mulhim cuma melalui saya untuk dikongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa yang kekurangan, kelemahan, tergagap-gagap tu kerana kelemahan saya sendiri. Lebih-lebih lagi kuliah secara online zaman PKP ni, rasa janggal sikit, cakap tak ada orang, jadi rasa tergagap sikit. Jadi ala kulli halnya, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memendekkan tempoh PKP ini dan memendekkan wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali mengimarahkan masjid kita. Jadi kita akhirilah dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal riba wal zina wal fahsya ma la yakshifu ghairuk. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء ما لا يكشف غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء ما لا يكشف غيرك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.